Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan. Apa khabar? Saya Sheila. Bertemu kita dalam rancangan Kembara Daniel. Menyampaikan maklumat sangat penting, mengenal pasti frasa dan ayat. Maklumat ikut keutamaan, bergantung pada situasi. Marilah kawan-kawanku, belajarlah kemahiran. Cara sampaikan maklumat mudah untuk difaham. Gunakanlah kata dan istilah, frasa juga ayat yang tepat. Laras bahasa harus sesuai, kemahiran ini sangat penting. Menyampaikan maklumat sangat penting, mengenal pasti frasa dan ayat. Maklumat ikut keutamaan, bergantung pada situasi. Kali ini kita akan belajar mengenai kemahiran menyampaikan maklumat. Kawan-kawan faham tak apakah maksud menyampaikan maklumat? Menyampaikan maklumat adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Maksudnya, kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan cara pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan. Hal ini bermakna menyampaikan maklumat haruslah menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Baiklah, untuk mengetahui bagaimanakah kemahiran menyampaikan maklumat disampaikan, jom kita bersama-sama Daniel. Hai kawan-kawan, saya berada di klinik gigi bersama Kak Mia dan rakan-rakan saya untuk menemani Linggam mendapatkan rawatan gigi. Macam mana Linggam? Tak takut ke? Tidak Kak Mia, ini sudah biasa. Daniel, tahun lepas awak dah jumpa doktor gigi kan? Saya berjumpa dengan doktor gigi kerana gigi saya berlubang. Doktor memeriksa gigi saya sama ada untuk ditampal ataupun perlu dicabut. Apa yang jadi seterusnya? Apabila doktor mendapati gigi saya masih kuat, doktor hanya menampal gigi saya. Tengok, gigi saya masih cantik. Linggam anak lelaki karupan sila masuk bilik 4. Lepas ni bolehlah kita minta kebenaran kepada jurawat nak tengok Linggam kat dalam. Okey. Kita masuk. Okey, selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum. Nak tengok gigi Linggam ya? Ya, nak tengok gigi Linggam. Doktor, boleh tak doktor tolong terangkan apakah kepentingan gigi kepada manusia? Yelah, apa kepentingannya doktor? Yelah, apa kepentingannya doktor? Penting jaga gigi kita ya adik-adik sebab dengan gigi yang sihat, apa? Kita perlu bercakap. Gigi kita perlu untuk bercakap kan? Jadi kalau gigi kita sihat, jadi kita boleh bercakap dengan sempurna. Orang faham kita cakap. Kita boleh makan. Kalau kita tak boleh makan, kita tak boleh nak rasa makanan yang kita makan, kita terus telan. Tak sedap kan? Jadi kita perlu gigi untuk mengunyah makanan, untuk makan. Gigi juga untuk senyum. Kalau kita tak senyum, gigi tak cantik bila kita senyum, mesti gigi kita, senyuman kita tak lawa kan? Jadi kita perlu gigi untuk senyum. Itu antara fungsi gigi kita. Jadi kita kena jaga gigi kita dalam keadaan yang sihat. Doktor, boleh tunjuk ajar cara-cara memberi gigi dengan betul?
Okey, kita ada cara yang betul untuk gosok gigi ya adik-adik untuk pastikan gigi kita sihat ya. Ini saya contohkan ya, kita ada model gigi di sini. Okey, ini gigi atas, gigi bawah. Okey, kita perlu ada berus gigi ya adik-adik. Berus gigi kita mesti sesuai dengan saiz gigi kita ya, saiz gigi dan saiz mulut kita ya. Okey Mia, faham? Okey, berus kita mesti lembut. Tak boleh keras ya, nanti gusi kita mudah berdarah. Kemudian kita perlu ubat gigi, letak di atas berus gigi. Dan ubat gigi tersebut mesti ada fluorida. Ya, sebab fluorida ini akan membantu menghalang kerosakan gigi kita. Ya, Linggam, Daniel mesti pakai ubat gigi berfluorida ya. Okey, kemudian kita letakkan ubat gigi kita ya, cuma sebesar kacang pis saja di bahagian tengah berus gigi. Ya. Kemudian baru kita letak di permukaan gigi dan gusi kita ya. Kita berus, kita tolak ke bawah. Bilang lebih kurang 8 kali di dalam hati. Kemudian kita gerakkan lagi ke dalam ya. Sampai 8, kemudian lagi sekali ke dalam. Sekurang-kurangnya semua gigi kita sudah terkena. Kemudian kita buka lagi luas bahagian mengunyah. Ya, tarik dia keluar, begitu juga 8 kali. Kemudian kita congkil bahagian dalam. Ya, faham ya? Adik-adik faham? Faham Linggam? Okey. Kemudian bahagian bawah ya, bawah juga tadi kita tolak dia ke atas ya. 8 kali. Kemudian bahagian mengunyah kita tarik dia keluar, kemudian bahagian dalam kita congkil dia keluar. Ini bahagian kiri, kemudian kita bergerak ke bahagian kanan. Kemudian kita berkumur. Jangan telan ubat gigi tersebut ya, kita kumur dia bagi dia bersih. Ya, itu cara kita nak menjaga kebersihan gigi. Doktor, apakah jenis makanan yang bagus? Kita ada banyak makanan. Malaysia ni kita ada bagai-bagai bangsa. Makanan kita pun banyak kan. Jadi kita boleh pilih makanan yang sesuai. Kita kalau boleh tak nak makanan yang manis. Kita banyak makan makanan yang seimbang, makan yang cukup protein, cukup karbohidrat dia, cukup vitamin dia. Tak perlu makanan yang mahal ya. Tapi makanan-makanan tempatan pun memberikan kita zat makanan yang seimbang ya. Jadi kita perlu banyak makan makanan yang berkhasiat. Ya, dan kita kurangkan makan makanan yang manis. Sebab makanan yang manis akan membantu merosakkan gigi kita. Ya, kita boleh makan makanan yang manis tapi lepas makan kita mesti berkumur atau berus gigi. Ya. Boleh doktor berikan nasihat tentang kesihatan gigi? Soalan yang bagus tu Janet. Okey, untuk adik-adik kita perlu makan makanan seperti buah-buahan ya, buah jambu, buah betik, buah tembikai ya. Kita perlu makan makanan yang tinggi dengan kalsium macam keju ya, Mia, Daniel, Linggam kena makan makanan yang berkhasiat. Ikan yang ada protein dengan daging dan sebagainya. Ya, kita boleh makan makanan manis walaupun dia memberi mudarat pada kita. Makanan manis macam coklat. Ya, makanan-makanan ringan, ayam goreng bertepung, ya, aiskrim dan sebagainya. Itu tak elok untuk gigi tapi kita boleh makan sebab lepas makan mesti berus gigi bersih-bersih. Itu yang paling penting. Jadi bila kita berus gigi, tak ada lagi makanan yang lekat di celah-celah gigi ya adik-adik. Kemudian gigi kita akan menjadi kuat ya dan tahan. Doktor, apakah penyakit utama gigi doktor? Banyak jenis penyakit gigi ya, tapi kalau untuk adik-adik, untuk pengetahuan adik-adik, yang paling banyak ada kat kanak-kanak ni ya, gigi berlubang. Tahu tak gigi berlubang apa tu, Linggam? Tak tahu ya? Okey, saya tunjukkan contoh ya. Contoh gigi berlubang ni macam ni ya. Ni dia ada lubang, gigi kita rosak. Kita tak jaga gigi kita, gigi kita akan rosak. Kalau gigi kita tak jaga dengan bersih, gusi kita akan bengkak. Bila kita berus gigi ya, Daniel, gigi kita akan mudah berdarah. Itu gusi kita bengkak sebab tahi gigi dah melekat di permukaan-permukaan gigi ya. Jadi itu penyakit gusi kita panggil. Jadi ada dua jenis penyakit yang biasa kita hadapi di kalangan kanak-kanak, itu penyakit gusi dan juga penyakit gigi berlubang. Ya, kalau kita jaga gigi bersih, penyakit ini tak akan terjadi pada kita. Doktor nasihatkan adik-adik untuk jaga gigi bersih. Pertama, untuk jaga gigi kita jadi sihat ya, kuat. Sebab kita perlu jaga gigi kita sampai akhir hayat kita ya. Macam fungsi tadilah yang saya dah cakap tadi kan. Jadi, cara macam mana kita nak jaga gigi kita kuat? Pertama, kita mesti burus gigi kita sekurang-kurangnya 2 kali satu hari.
Iaitu pagi dan malam. Malam tu bila kita dah nak tidur ya adik-adik, baru kita berus gigi. Ya? Kemudian kita makan makanan yang berkhasiat, makanan yang seimbang. Ya? Kemudian kita selalu datang ke klinik gigi. Sekurang-kurangnya sekali setahun lah. Datang cek macam Linggam datang ni, cek gigi. Ya? Jadi doktor boleh cek gigi kamu semua. Kita pun dapat jaga gigi kita dalam keadaan yang sihat. Ya kawan-kawan, dalam segmen tadi kita telah mendengar penerangan Dr. Gigi tentang cara-cara menjaga kesihatan gigi. Dalam penerangan tadi, kita dapat mengenal pasti beberapa contoh frasa dan ayat yang digunakan untuk menyampaikan maklumat. Contoh frasa dan ayat ialah: 1. Hari ini saya berada di klinik gigi. Ayat. Hari ini. Frasa. Di klinik gigi. Frasa. 2. Jom kita pergi ke dewan untuk mendengar ceramah. Ayat. Ke dewan. Frasa. Mendengar ceramah. Frasa. 3. Gigi ialah anggota yang sangat penting. Ayat. Gigi. Frasa. Sangat penting. Frasa. Ya murid-murid, kemahiran menyampaikan maklumat yang tepat sangat penting dalam aktiviti seharian kita. Maklumat yang disampaikan kepada pihak yang lain hendaklah menggunakan kata dan frasa serta menggunakan laras bahasa yang sesuai. Contoh frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat ialah: 1. Murid-murid mesti datang awal ke sekolah. Ayat. Murid-murid ialah frasa. 2. Kita hendaklah rajin membaca buku. Ayat. Kita ialah frasa. Oleh itu, murid-murid mestilah menggunakan ayat yang tepat supaya maklumat yang disampaikan dapat difahami dengan jelas. Afiqah, awak ingat lagi tak tentang penjelasan doktor tadi? Saya ingat sikit-sikit saja sebab saya tak buat catatan pun. Betul kata Afiqah. Saya pun tak buat catatan. Tapi tadi Kak Mia nampak Daniel ada buat catatan kan? Ya, tapi saya cuma mencatat perkara-perkara penting je lah Kak Mia. Wah, baguslah awak Daniel. Nanti boleh ceritakan kepada kami cara-cara menjaga gigi. Ya, tapi sebelum tu Kak Mia nak tanya Daniel dulu. Apa yang Daniel catat tu? Apa yang saya faham tentang gigi, gigi adalah penting untuk kesihatan manusia. Jika kita tidak menjaga gigi dengan baik, gigi kita akan rosak.
Syazwan pula? Jika kita tiada gigi elok, kita tidak boleh makan, bercakap. Tidak ada senyuman menawan macam saya ni. Fahmi? Makanan yang bagus seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan juga ikan. Makanan yang memudaratkan seperti gula-gula, aiskrim, coklat. Tapi kita boleh makan. Dah habis makan, kita gosoklah gigi. Apa nasihat doktor kepada kamu, Janet? Nasihat doktor kepada saya, kita harus membuat pemeriksaan sekurang-kurangnya setahun sekali dan kita harus memberus gigi setiap hari. Linggam, kenapa kamu diam saja? Saya mempunyai gigi yang sihat, badan yang kuat. Ya kawan-kawan, dalam segmen tadi, Kak Mia telah bertanya kepada Daniel dan rakan-rakannya tentang penjagaan kesihatan gigi. Dalam perbualan itu tadi, kita dapat menyatakan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi dengan menggunakan ayat yang tepat. Mari kita saksikan kembali contoh-contoh tersebut. 1. Apakah maksud makanan untuk kesihatan? 2. Apakah makanan seimbang? 3. Bagaimanakah pula tabiat pemakanan yang sihat? 4. Mengapakah kita mesti mengurangkan makanan yang banyak gula, garam dan bergoreng? 5. Di manakah Kak Mia mendapat maklumat tentang makanan untuk kesihatan ini? Saya berharap semoga kawan-kawan telah faham tentang kemahiran menyampaikan maklumat. Ya murid-murid, kemahiran menyampaikan maklumat yang tepat sangat penting dalam aktiviti seharian kita. Maklumat yang disampaikan mestilah disusun mengikut keutamaan berdasarkan situasi dengan menggunakan ayat yang tepat. Kau rasa makanan bisa untuk kesihatan ke tak? Kamu berdua sedang buat apa ni? Oh, Kak Mia. Kami sedang membuat projek buku scrap. Betul, Kak Mia. Kak Mia boleh bantu kami buat buku scrap ni? Boleh? Apa tajuk buku skrip kamu ni? Buku scrap ni tentang makanan untuk kesihatan. Kak Mia, apa maksud makanan untuk kesihatan? Makanan untuk kesihatan ialah makanan yang seimbang, tabiat makanan yang sihat, makanan yang bersih serta berkhasiat. Kak Mia, apakah makanan yang seimbang? Makanan yang seimbang mesti mengandungi karbohidrat, protein, vitamin, garam galian dan lemak. Pastikan makanan tu bersih dan berkhasiat untuk dimakan. Kak Mia, mengapakah kita mesti mengurangkan makanan yang banyak gula, garam dan bergoreng? Linggam, kita mesti mengurangkan makanan yang manis supaya gigi kita tak rosak dan kita akan mendapat penyakit kencing manis. Garam dan lemak yang berlebihan mengandungi kolesterol yang tinggi. Boleh menyebabkan kita mendapat penyakit darah tinggi. Tak baik untuk kesihatan. Terima kasih Kak Mia kerana bantu kami memberi maklumat tentang makanan untuk kesihatan ni. Sama-sama. Siapkanlah cepat buku skrip tu. Ya kawan-kawan, demikianlah kisah kembara Daniel pada minggu ini.
Dalam rancangan tadi, kita sudah pun belajar tentang kemahiran menyampaikan maklumat. Mari kita saksikan kembali contoh-contoh tersebut. 1. Apakah maksud makanan untuk kesihatan? 2. Apakah makanan seimbang? 3. Bagaimanakah pula tabiat pemakanan yang sihat? 4. Mengapakah kita mesti mengurangkan makanan yang banyak gula, garam dan bergoreng? 5. Di manakah Kak Mia mendapat maklumat tentang makanan kesihatan ini? Saya berharap semoga kawan-kawan telah faham tentang kemahiran menyampaikan maklumat. Sehingga bertemu lagi, selamat belajar dan rajin-rajinlah membaca. 1. Apakah maksud menyampaikan maklumat? 2. Apakah maksud mengenal pasti frasa dan ayat untuk menyampaikan maklumat? 3. Mengapakah kita mesti menggunakan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat? 4. Mengapakah kita digalakkan untuk mencatat maklumat? 5. Nyatakan cara-cara menghuraikan maklumat menggunakan kata tanya. Menyampaikan maklumat sangat penting, mengenal pasti frasa dan ayat. Maklumat ikut keutamaan, bergantung pada situasi. Marilah kawan-kawanku, belajarlah kemahiran, cara sampaikan maklumat mudah untuk difaham. Gunakanlah kata dan istilah, frasa juga ayat yang tepat. Laras bahasa harus sesuai, kemahiran ini sangat penting. Menyampaikan maklumat sangat penting, mengenal pasti frasa dan ayat. Maklumat ikut keutamaan, bergantung pada situasi. Marilah kawan-kawanku, belajarlah kemahiran, cara sampai